A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada minggu yang seterusnya untuk siri kuliah online, secara online, kuliah secara mingguan, di mana pada minggu ini kita akan membentangkan dua tajuk. Okay, sesi pertama akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar, memahami tenaga dalam dan minda, iaitu kita in detail apa itu yoga dan qigong. Okay, kemudian insya-Allah sesi kedua akan dibentangkan oleh saya yang bertajuk Jin Asyik. Okay, seperti biasa saya serahkan kepada Ustaz Sinar. Jika tajuk yang pertama tu mengambil masa yang panjang dan lama, sesi kedua ni kita akan skip dahulu, insya-Allah tak ada masalah. Sebab tajuk yang tajuk daripada Ustaz Sinar ni biasa je agak sensasi dan panjang sikit. Okey. Tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Ustaz Sinar mute tu, tak dengar. Terima kasih Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dia dipertemukan lagi pada majlis ilmu pada malam ini. Dan malam ini kita belajar lagi berkenaan tenaga dalam dan tenaga minda. Bukan hanya untuk belajar mengamalkan, tetapi untuk mengetahui apa itu tenaga dalam dan tenaga minda. Ini kesinambungan daripada kuliah-kuliah yang lalu berkaitan dengan tenaga dalam dan tenaga minda. Kenapa ia penting? Kerana tenaga dalam dan tenaga minda ini telah masuk ke Asia Tenggara, ke Indonesia, ke Malaysia dalam berbagai bentuk, dalam berbagai nama, masuk dalam kursus motivasi diri, kursus bina semangat, kursus perniagaan, dan juga masuk dalam perawatan psikologi. Jadi kita kena tahu. Kita tahu baru kita dapat buat penilaian. Kalau sekadar tanya sahaja, orang tanya si A kata amalan dia haram. Si B kata harus. Si C kata makruh. Jadi mana satu yang betul? Jadi bingung. Jadi belajarlah apa isi kandungan ilmu tersebut, kita boleh nilai sendiri. Kecuali kita langsung tidak ada asas dalam agama Islam. Tapi saya percaya kebanyakan kita ada belajar masuk sekolah rendah. Tentu ada belajar tentang ilmu agama. Sebenarnya apa yang diajar dalam ilmu agama sekolah rendah adalah asas. Di universiti cuma dikembangkan. Begitu juga kalau kita ada belajar di tingkat sekolah menengah, tentu kita ada belajar agama Islam. Itu sebenarnya asas. Dari sanalah ilmu itu berkembang menjadi lebih mendalam. Jadi kita ada belajar, cuma kita mungkin tidak paham. Jadi kita akan coba memahami ilmu-ilmu ini, apa kandungannya, dan kita boleh nilai sendiri. Dengan asas yang kita ada, sepatutnya kita boleh menilai sendiri bila kita sudah tahu ilmu ini. Jadi saya buka slide. Tajuk kita adalah memahami tenaga dalam dan tenaga minda. Dan sekarang kita akan melihat kepada yoga dan qigong. Sebelum ini kita pernah
kuliah tentang sejarah tenaga dalam dan tenaga minda. Saya juga bagi penerangan apa perbezaan dan persamaan tenaga dalam dan tenaga minda. Dan ada kuliah kita melihat kepada apa isi kandungan asas tenaga dalam dan kita merujuk khusus kepada ilmu tenaga dalam yang biasa diajar di Indonesia. Dan kini kita melihat lagi lebih lanjut tenaga dalam yang biasanya diajar di negara India dan negara China. Dan ilmu ini sebenarnya ada telah masuk ke Malaysia, ke Nusantara telah lama, dan dulu hanya diamalkan oleh yoga oleh orang India, Qigong oleh orang Cina, tapi sekarang diamalkan juga oleh orang-orang Islam, orang Melayu, orang Jawa, orang Indonesia. Dan kita kena fahami, yang kita belum belajar, tidak belajar, kita kena faham sebab ilmu-ilmu ini tekniknya ada diajar dalam kursus-kursus motivasi, kursus-kursus perniagaan. Cuma ditukar nama. Jadi mari kita lihat selanjutnya. Tajuk memahami tenaga dalam dan tenaga minda. Kali ini kita khusus melihat kepada yoga dan Qigong dengan penerangan mudah faham, pendekatan mudah faham. Jadi pentingnya kita belajar apa itu yoga dan Qigong sebab banyak kursus motivasi di Malaysia diselitkan dengan prinsip ilmu tenaga dalam dan tenaga minda ini. Seperti yang saya beritahu tadi, yang bersumber asal dari ilmu yoga dan ilmu Qigong. Dengan mengetahui secara asas apa ilmu yang diajar dalam yoga dan Qigong, kita dapat membuat keputusan atau penilaian yang tetap sama ada hendak menyertai suatu kursus yang diadakan di Malaysia. Sekiranya peserta bertanya berkenaan hukum tenaga dalam dan tenaga minda, buat masa ini saya tidak akan berikan atau uraikan. Tunggu kita sudah faham ada beberapa aspek dalam tenaga dalam itu, baru kita boleh bincang berkenaan hukum. Kalau kita tanya sekarang atau bila-bila masa, kita sendiri tidak tahu apa itu tenaga dalam, tenaga minda pun kita tidak tahu. Seperti saya katakan tadi, si A mungkin mengatakan haram. Nanti si B yang mengamalkan tenaga dalam, dia marah, dia kata bukan haram. Si A itu dia kata bodoh, tak tahu apa-apa. Sedangkan dia kata ilmu hipnotis ada diajar di dalam di hospital, di klinik, namanya hipnoterapi. Jadi perdebatan yang bertanya jadi bingung. Jadi bagusnya yang bertanya yang tidak tahu belajar, kaji apa isi kandungan tenaga dalam itu, apa sejarahnya. Ini yang kita dedahkan. Kalau malas nak mengkaji, nak belajar sejarah, jadi sentiasa lah akan berada dalam bingung. Tanya si A jawab lain. Tanya B jawab lain. Tidak akan seseorang itu dapat satu keputusan yang tepat. Kecuali dia sendiri belajar. Belajar untuk mengetahui dan memahami. Maka kuliah kali ini kita akan menerangkan apa yang diajar dalam ilmu yoga dan ilmu Qigong. Kuliah ini berbentuk pengenalan dan bukan perbincangan komprehensif. Dan kuliah ini juga bukan mengajar bagaimana melakukan tenaga dalam. Maksudnya kuliah ini bukan mengajar supaya lepas ni pandai melakukan. Kalau nak melakukan silakan. Saya juga dulu adalah seorang yang berlatih seni bela diri. Pernah belajar silat, pernah belajar karate do, pernah belajar seni bela diri Korea. Bukan taekwondo tetapi nama dia Tang Sudo. Dan memang mengkaji tenaga dalam, tenaga minda sejak saya remaja. Sebelum famous ilmu ini di kalangan orang Melayu. Ada diajar oleh di golongan Cina, di kalangan untuk Qigong dan di kalangan
orang India. Qigong ini dahulu iurannya amat mahal. Boleh bernilai RM1.000 bayaran. Cuma sekarang ia terbuka, ramai belajar. Jadi kita kajilah apa isi kandungan dasar ilmu-ilmu ini. Yoga dari India, Qigong asalnya dari Cina. Mungkin akan datang kita akan mengkaji pula ilmu tenaga dalam atau tenaga minda dari Amerika Syarikat, dari Barat dan juga daripada Jepun. Oke, seterusnya. Kita akan melihat dulu ilmu yoga. Sejarah yoga ini telah diterangkan pada kuliah yang lalu. Sekarang kita melihat isi kandungan ilmu yoga. Kita berikan penerangan ringkas tapi padat. Apa itu yoga? Yoga asalnya adalah ilmu kerohanian di negara India. Maksud yoga ialah union atau menyatu. Apa maksud menyatu? Adakah menyatu dengan alam, menyatu jasad dengan roh, manusia menyatu dengan Tuhan? Itu tidak akan kita kupas. Perbincangan itu pun amat panjang. Cuma saya berikan maksud yoga adalah bersatu, menyatu. Maksud asalnya. Dipercayai ilmu yoga dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Patanjali yang dianggarkan hidup di India, di negara India antara abad kedua sebelum Masehi sehingga abad keempat selepas Masehi. Tarikh tokoh bernama Patanjali ini hidup tidak dapat dikenal pasti secara tepat. Ada yang mengatakan ia hidup di antara sama ada abad kedua sebelum Masehi atau sehingga ke abad keempat selepas Masehi. Mungkin dia hidup ke abad kedua sebelum Masehi, mungkin dia hidup pada abad ketiga selepas Masehi. Dan saya rasa para peserta tahu apa yang dimaksudkan sebelum Masehi dan selepas Masehi. Apabila dikatakan sebelum Masehi artinya sebelum Nabi Isa lahir. Jadi abad kedua sebelum Masehi atau bermaksud 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Kalau dikatakan abad ketiga selepas Masehi adalah 400 tahun selepas Nabi Isa lahir. Patanjali ini, kalau kita umpamakan, kalau ilmu tasawuf ni ada tokoh sufi ya. Jadi dalam yoga ni ada tokohnya. Tokohnya adalah yang awal adalah Patanjali. Ia ada menulis sebuah kitab yoga yang bertajuk Yoga Sutra. Pada zaman moden ini, ilmu yoga dikenali sebagai ilmu yang mengajarkan teknik tenaga dalam, teknik tenaga minda, dan juga falsafah. Ilmu yoga ni ada berbagai jenis. Kita kena faham. Dan nanti satu masa kita akan kenal pasti kursus-kursus yang diadakan di Malaysia yang mengambil daripada teknik yoga. Walaupun mereka tidak sebut yoga, yoga yang mana satu. Sebab yoga ini ada beberapa, kurang-kurangnya ada 9 jenis yoga. Lepas tu ada pecahan lagi, boleh menjadi beratus. Dan saya akan terangkan di sini untuk kita faham saja wujudnya mazhab-mazhab yoga ni, untuk kita tahu, kita pandai buat penilaian. Kalau kita nampak teknik-teknik ini ada pada kursus seminar motivasi, kursus bisnes, maka kita tahu sumbernya asalnya dari mana teknik itu.
Jadi kita belajar dulu asas. Okey, antara jenis-jenis ilmu yoga atau mazhab dia ada Hatha Yoga, iaitu juga disebut Yoga of Posture atau asana. Kalau kita selalu nampak, ini yang paling popular, kita selalu nampak orang berlipat-lipat badan, tangan begini, kaki angkat sebelah, lipat badan, kepala di lantai, kaki di atas, yang selalu macam bentuk-bentuk stretching. Dan dalam senaman Melayu pun ada yang kita panggil senaman tua. Itulah Hatha Yoga. Yoga yang selalu melatih tubuh badan dengan melentik sana, melipat sana. Yang bentuk-bentuk kedudukan tubuh ni dipanggil asana. Dan inilah yang popular. Dan ada lagi satu mazhab, namanya mantra yoga. Atau juga disebut dalam bahasa Inggeris yoga of sound. Dalam yoga ini latihan dia banyak membaca mantra. Seterusnya ada lagi yantra yoga ataupun yoga of symbol. Simbol ini kalau disebut mandala. Nanti saya huraikan lagi sedikit lagi. Kemudian kita lihat dulu jenis-jenis ini secara umum, secara ringkas. Seterusnya dinamakan tantric yoga atau tantra yoga. Dalam bahasa Inggris ini yoga of sex. Siapa biasa dengar istilah Kama Sutra? Kama Sutra ini ada dibuat cerita wayang dan sebagainya. Kama Sutra ini sebenarnya adalah kitab kuno, kitab lama tentang teknik-teknik melakukan seks yang ada di negara India. Dinamakan Kama Sutra. Kama Sutra ini adalah berkembang daripada tantric yoga. Seterusnya ada bhakti yoga. Yoga of devotion. Pengikutnya suka berbakti, lakukan amalan-amalan kebaikan. Ada pula disebut karma yoga. Yoga of action. Ini saya tidak akan terangkan, saya akan terangkan beberapa perkara sahaja yang khusus supaya mudah faham di Malaysia, yang sebab ada yang sudah masuk ke Malaysia yoga ini. Seterusnya Nana yoga ataupun yoga of knowledge atau yoga of wisdom. Dia lebih menumpukan kepada intelektual. Seterusnya Kundalini yoga. Nama Kundalini ini amat popular sekarang di Indonesia, di Malaysia. Dinamakan dalam bahasa Inggeris Serpent Power Yoga. Ini yang saya paling takut. Bukan takut ilmu ini, tapi takut ilmu ini sudah masuk ke Indonesia, sudah masuk ke Malaysia, dan orang tidak faham kekuatan dan kesan ilmu ini. Adakah yang memberi kesan negatif kepada orang? Bolehkah yang memberi kesan orang menjadi gila dengan mengamalkan ilmu ini? Tidak ramai tahu. Sebab kalau kita tanya orang yang mengamal Kundalini Yoga, orang yang mengajar, dan sekarang ada orang Melayu, orang Islam yang mengajar. Dia pergi umrah juga, tapi dia mengajar ilmu ni. Dan bila dia mengajar ilmu ni, tentulah dia katakan ilmu ini betul. Tapi di Barat sendiri ada bekas-bekas guru yoga telah keluar dari ilmu yoga ini dan mendedahkan benda-benda yang berbahaya dalam yoga yang selama ini tidak terdedah kepada orang awam. Jadi kita step by step, satu demi satu, kita belajar untuk memahami. Dan yang seterusnya adalah Raja Yoga, Royal Yoga. Ini dikatakan yoga raja. Sebab yoga ini dia biasanya dia mengumpulkan teknik-teknik daripada yoga-yoga lain, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, dia gabungkan menjadilah, itulah dinamakan
raja yoga. Yoga-yoga lain itu ajar satu aspek saja, dia ajar semua aspek. Nanti kita akan lihat lagi lebih lanjut. Tidak semua, tapi kita akan lihat terutama yang teknik-teknik yoga-yoga yang walaupun namanya tidak sebut, telah masuk menyusup ke Nusantara ini. Dan kenapa yoga ini sebenarnya sudah masuk di Malaysia, di Nusantara ini sudah lama. Sebab kita kena ingat, kerajaan kita dahulu bukan hanya Majapahit, kerajaan di Nusantara ini. Kita ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang sangat besar, tamadunnya yang sangat besar juga luas. Dan waktu itu agama rasmi kerajaan Sriwijaya adalah Hindu. Hindu dari mana? Dari India. Dan dari sana juga ajaran yoga telah dibawa masuk. Jadi ajaran yoga ini bukan baru, telah lama, tetapi dibentangkan, dikemukakan dalam bentuk baru dengan istilah baru, istilah-istilah saintifik baru muncul di Malaysia. Oke, seterusnya kita akan melihat, saya akan terang ada beberapa jenis ya daripada yoga-yoga tadi. Hatha yoga pun tadi kita sebut yoga utama dia berapa tadi? Ada hatha yoga, kundalini yoga, raja yoga. Dalam hatha yoga ni pun ada banyak jenis. Antara yang popular ada 3. Iyengar yoga, Ashtanga yoga, Bikram yoga. Dan biasanya diambil daripada nama pengembangnya. Mereka bukan yang mengasaskan, tapi mereka mengembangkan dan menjadi popular. Siapa yang suka tengok Netflix, mungkin ada terjumpa nama ini, Bikram Yoga. Sebab di Netflix, dan saya rasa rancangan itu masih ada kisah benar mendedakan tentang Bikram Yoga. Pengasasnya telah melarikan diri dari Amerika, sudah tinggal di lain tempat, sebab banyak aduan dibuat pengasasnya ini, pengasas Bikram Yoga ini ada membuat perkara-perkara yang tidak baik, antaranya mencabul pelajarnya maupun pelajarnya yang sudah bertaraf jurulatih, mengambil banyak uang untuk diri sendiri, dan beberapa kali penipuan. Siapa ada Netflix, boleh lihat rencana tentang Bikram Yoga. Kalau saya tidak silap, type sajalah nama Bikram Yoga. Ada itu. Ini pengasas dia sekarang, dia telah pun didakwa di Amerika, ada yang disaman oleh yang bekas pelajarnya. Tapi masih Bikram Yoga ni masih meluas. Tidak tahulah kalau dah masuk Malaysia. Masih luas. Sebab banyak pengikut dia. Bukalah Google, type lah Bikram Yoga. Banyak dia ajar di luar negara. Sebabnya orang dah keluarkan duit beribu-ribu ringgit belajar Bikram Yoga. Ingin menjadi jurulatih. Sebab apabila menjadi jurulatih, jadi coach, dia boleh ada buat kelas yoga dan ada yuran. Jadi mereka sudah terjebak di dalam itu, sudah keluar banyak uang, jadi mereka tetap ajar. Pada pandangan, kalau guru dia buat sesuatu yang tidak baik, guru ya, tapi yoga ini dia kata boleh juga, masih diajar sebab yoga ini untuk kebaikan, untuk kesehatan. Dan ini bukan fitnah, boleh cek lah di Netflix, search lah, ataupun di YouTube lah, saya rasa ada. Tapi yang memang ada satu rancangan khas tentang kisah benar tentang Bikram Yoga, pengasas ini. Dia dari India datang ke Amerika, dia mengajar ni. Dan ada orang menuduh dia banyak buat berbohong lah. Ada tu teknik-teknik Bikram Yoga ni sebenarnya bukan teknik dia. Dia ambil daripada sebuah buku daripada orang lain, lepas tu dia mengaku dialah pengasasnya. Yang guru kepada pengasas sebenar
ada di India pun mengkritik, ada di Temu Ramah dalam cerita mengkritik ilmu itu dicuri daripada mereka dan diajar seolah-olah Bikram inilah yang pengasas developernya. Seterusnya kita terus pergi kepada Raja Yoga. Ya, Raja Yoga ni antara isi pelajaran dia biasa dia gabungkan teknik-teknik ni, dia ada senaman badan berlipat sana berlipat sini, dia ada teknik meditasi dan sebagainya. Jadi dia namakan Raja Yoga. Dalam dia punya mata pelajaran asas dia ni ada 8 perkara utama yang perlu dilatih. Dan saya tidak akan huraikan semua. Saya cuma nyatakan. Okey, yang pertama yamas. Ini kebanyakan ini bahasa Sanskrit. Yamas ataupun dalam bahasa Inggeris abstinence, restraint ataupun dalam bahasa Melayu mengelakkan berbuat jahat. Kalau dalam ilmu sufi kita pernah dengar, siapa yang belajar mengkaji ilmu sufi pernah dengar yang istilah nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu boleh lupa pula. Jadi nafsu amarah ni kita kena elakkan, kena singkirkan. Lawamah pun begitu. Sampai ke kita dapat satu nafsu mutmainnah, nafs yang diredai. Tapi itu topik lain lagi tu. Itu topik tazkiyatun nafs. Kalau ada masa sesuai, saya ada buat nota ringkas. Mungkin kita boleh sampaikan pula ilmu tentang tazkiyatun nafs. Mengenal nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu yang diredai pula. Jadi pertama kita kembali kepada apa isi kandungan pelajaran yoga, ada dinamakan yamas. Lepas itu kedua dinamakan niyamas, yaitu observance atau menjaga kesucian, yaitu membuat kebaikan-kebaikan. Kita latih nafs kita membuat kebaikan. Seterusnya asana. Asana ni yang kita sebut tadi, hatha yoga tu, yang latihan-latihan bentuk badan dilipat sana dilipat sini, itu adalah latihan kedudukan tubuh, posture ataupun dalam bahasa Sanskritnya asana. Seterusnya pranayama. Pranayama ini breath control, latihan pernapasan. Ini latihan pernapasan dalam yoga ni boleh dikembangkan lagi berbagai-bagai teknik. Mungkin lebih dari 100 mungkin tekniknya. Tapi asasnya tetap sama, tarik nafas, hembus nafas. Bernapas kita perlu tarik nafas dan hembus nafas. Cuma ada teknik seperti yang kita belajar dulu di bagian tenaga dalam Indonesia, ada tarik nafas, ada ditahan nafas dengan kiraan tertentu, ada hembus nafas. Jadi pranayama ini adalah teknik pernapasan dan berbagai jenis. Dan tidak saya boleh uraikan ini. Terlalu banyak. Untuk ringkasan ini kita belajar intipatinya saja untuk memahami. Seterusnya ada dinamakan pratyahara atau sense withdrawal, withdrawal of senses from object, yaitu menjaga indera agar tidak terpengaruh dengan faktor luaran. Ini pun tahap-tahap kemeditasi sudah. Yang pranayama tu pun ada kaitan dengan meditasi. Pratyahara pun begitu, ada kaitan. Dan keenam, dharana, concentration atau fokus. Kita melatih pemikiran kita fokus. Daya tumpuan kita tajam. Dan ini pun termasuk juga kepada peringkat meditasi. Dan seterusnya dhyana. Dhyana ni disebut juga contemplation, dan inilah juga meditasi, concentration meditation. Meditation dia pula pun memang ada berbagai-bagai teknik.
lain mazhab, lain pula tekniknya. Dan terakhir adalah samadhi, self realization, atau dikatakan kita bila kita sudah meditasi satu tingkat yang tertinggi, kita akan berada dalam kedudukan samadhi. Roh kita menjadi kuat dan sebagainya. Kalau kita buat kiasan dalam ilmu tasawuf, apabila kita melatih nafs kita singkirkan nafs amarah, nafs lawamah, dan kita latihkan diri kita untuk masukkan dalam hati kita kebaikan-kebaikan, sampailah kata kita ke satu peringkat yang dipanggil nafs al-mutmainnah, nafsu yang tenang, yang diredai Allah. Kita pun reda kepada Allah, Allah reda kepada kita. Dan nafsu mutmainnah ini, kalau dalam ilmu tasawuf, kalau diperincikan lagi, dia ada banyak lagi pecahan-pecahan tingkatan-tingkatan dia. Jadi daripada belajar Raja Yoga, lebih baik kita belajar ilmu tasawuf. Tapi kena cari guru yang betul lah, ilmu tasawuf yang betul. Jangan belajar ajaran sesat yang mengaku tasawuf. Jadi sesat kita. Jadi berhati-hati, sebab banyak ajaran sesat di dunia ini yang menyamar sebagai ilmu tasawuf. Oke, kita seterusnya. Ilmu yoga ni dia memang berkait rapat dengan satu ilmu yang dikatakan cakra tubuh. Yoga ni lah yang mengajar tentang cakra tubuh, tentang aura. Aura pun berpunca dari yoga. Aura, cakra tubuh. Dalam ilmu, terutama ilmu Kundalini Yoga, mungkin akan datang bila kita sudah faham, kita pernah dengar sudah istilah ini, nanti boleh saya huraikan. Kenapa ada guru-guru yoga di negara barat, dia meninggalkan ilmu Kundalini Yoga, kalau dia orang Kristen, dia balik kepada ajaran Kristen. Dia kritik, dia mantan, dia bukan pelajar yoga, bukan mantan pelajar yoga, dia mantan guru yoga. Dia kritik. Itu kita akan bincang akan datang kalau ada masa. Sebab kalau kita bincang bab itu advanced level, apa itu yoga, dan yoga ni ada berbagai mazhab, kita tidak tahu. Tukar untuk mau bincang kenapa ini dikatakan haram, kenapa ini berbahaya. Jadi kita lihat sedikit asasnya tentang Kundalini Yoga ni, dia memang dia fokus kepada uraian tentang 7 cakra pada diri manusia. Biasanya 7 cakra ni, tenaga akan berjalan di cakra ni, ada yang mengatakan di tulang belakang, spine, tulang belakang. Ada yang mengatakan di tengah-tengah. Dan 7 cakra ni, namanya dalam bahasa Sanskrit, pertama Muladhara Cakra, atau dalam bahasa Inggeris root chakra. Dia di bawah sekali, di antara dubul dan kubul. Itu root chakra atau Muladhara Cakra, bahasa Sanskrit. Lepas tu keduanya Swadhisthana Cakra atau pelvic center atau pelvic chakra. Dia ada orang buat persamaan bahawa dia sama dengan Dantian dalam ilmu Qigong, dalam ilmu tenaga dalam Cina, iaitu kalau ilmu tenaga dalam Cina, dia punya pusat tenaga tu dia 2 atau 3 jari di bawah pusat. Kalau sini pusat, dia berada 2 jari di bawah pusat ataupun 3 jari di bawah pusat. Kalau cara mengenali kedudukan dalam ilmu Qigong Cina. Tapi di dalam yoga, dia ada yang mengatakan dia betul-betul berada di lokasi pusat, ada yang mengatakan di bawah pusat, di perut. Seterusnya Manipura Cakra.
atau solar plexus center, iaitu di dada, di pertemuan yang ada lekuk di dada tu, antara perut dan dada ada lekuk, di sana dikatakan titik pusat tenaga Manipura Chakra. Lepas tu dia ada Heart Chakra, Anataha Chakra di dada. Dia tengah-tengah antara dua, maaf, dia kalau kita sebut apa tu, nipple, kalau dalam bahasa Inggeris nipple, kalau dalam bahasa Malaysia apa, tetek. Ya, di tengah-tengah tu, itu di dada kita di tengah-tengah, itu dipanggil Anahata Chakra, iaitu cakra hati, heart chakra. Lepas tu ada lagi Visuddha Chakra di kerongkong, throat center. Kalau yang siapa ingin suara dia bagus, nyanyi bagus, dia kena meditasi pada throat chakra, Visuddha Chakra. Seterusnya Adna Chakra, brow center. Adna Chakra ni iaitu di antara dua kening. Di atas batang hidung, dia antara dua kening. Dan kalau ilmu-ilmu kesaktian, inilah dikatakan the third eye, mata ketiga. Ini yang selalu orang fokus dalam meditasi untuk ilmu-ilmu kesaktian. Dia berasal daripada ajaran yoga. Tetapi dia ada juga dalam ilmu tenaga dalam Cina dan ilmu tenaga dalam Jawa kuno di Indonesia. Tapi asalnya ilmu ini sebab dia berasal ilmu cakra berasal dari India. Akhirnya Sahasrara Chakra, Crown Chakra, Chakra Mahkota, yaitu di atas kepala, di umbun-umbun. Dia ada teknik pernapasan dia ni untuk naik sampai ke atas. Dan panjang sebenarnya penguraian dia. Kalau sebenarnya Kundalini Yoga ini, guru-guru yoga di India pun tidak menggalakkan dipelajari. Ini orang yang dah lama mengamal yoga baru boleh sebenarnya belajar ilmu ni. Orang yang seumpamanya kalau taekwondo, orang taraf black belt baru boleh belajar teknik-teknik yang diajar dalam black belt. Barulah boleh ambil 1 dan, 2 dan, 3 dan, 4 dan. Dan ilmu ni bukan macam ini, Kundalini Yoga, dia bukan ilmu yang taekwondo atau karate do, tali pinggang putih, kuning, biru, merah. Dia adalah tali pinggang hitam tahap tinggi. Kalau macam orang lah, kalau yang baru belajar taekwondo, baru white belt, yellow belt, buat teknik black belt, lompat ke udara, tendang sampai bersomersault, berpusing dan tendang 2-3 kali. Kalau dia baru tali pinggang kuning, mungkin dia akan jatuh ke lantai, tempas kepala dia, patah leher. Dia tidak sesuai melakukan, berlatih teknik-teknik black belt. Begitulah juga. Sebenarnya ilmu ini, kalau guru-guru yoga juga tidak menggalakkan mengajar. Malah tidak diajar. Kalau zaman-zaman dulu dia tidak diajar kepada pelajar-pelajar yoga pada tingkat bawah. Tapi sekarang Kundalini yoga ni diajar secara berluasa di Indonesia. Saya rasa di Malaysia pun ada. Dan mereka kata it's safe, selamat, tenang, tidak ada kesan sampingan. Mereka berkata begitu sebab mereka yang mengajar. Tapi di India sendiri, guru-guru yoga di barat sendiri mengatakan ilmu ini ada bahaya dia. Dan kita tidak akan huraikan panjang lebar di sini. Yang penting faham je, yoga ni ada banyak mazhab. Yoga ni ada namanya Hatha Yoga, ada Kundalini Yoga, ada Raja Yoga. Barulah akan datang, baru kita mungkin kupas lagi lebih mendalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tenaga dalam dan juga yoga ni. Seterusnya. Ini cuma gambar yang dikatakan titik-titik cakra. Dan juga di sinilah juga ada perkembangan aura. Sebab setiap cakra itu ada warnanya, ada auranya. Dikatakan
oleh yang mengajar. Tadi kita ada sebut satu lagi mazhab yantra yoga. Yantra yoga ni dia pengkhususan kepada mereka bermeditasi. Selalu ada orang meditasi tenaga dalam, dia senaman nafas. Dia kira nafas masuk, nafas tahan nafas, nafas keluar. Ada yang yoga dia membaca mantra. Tapi ini yoga dia, yantra yoga, dia ada simbol-simbol. Kalau kita lihat ada macam kelihatan macam azimat juga kan, simbol azimat. Mereka akan buat simbol ni letak di dinding, lepas tu mereka duduk bersila, renung simbol ini dan bermeditasi dengan merenung simbol ini. Ini mandala yoga. Maksudnya yantra yoga, dan simbol-simbol ini disebut mandala. Ada tu di zaman moden dibuat loket, loket kalung dan sebagainya, rantai. Jadi kan hati-hati. Bentuk-bentuk begini sebenarnya adalah simbol yoga dalam yoga. Bukan sekadar perhiasan gelang, simbol-simbol reka bentuk. Gelang tangan, rantai leher dan sebagainya. Cuma saya tidak akan huraikan, saya tunjukkan saja apa ada dalam ilmu yantra yoga. Dan ada lagi yang tadi kita sebut mantra yoga. Memang disebut mantra. Sebenarnya perkataan mantra di Malaysia dan Indonesia berasal dari perkataan Hindu kuno, mantra. Dan dalam yoga ada satu yoga mantra. Dia punya meditasi lebih kepada membaca mantra, meditasi dia. Untuk dia tumpukan fikiran. Antara bacaan-bacaan dalam mantra yoga adalah Aum. Dia akan duduk bersila, tangan dia buat begini kah, dia buat begini, atau dia buat begini di bawah perut. Dia macam-macam lah, ada begini simbol dia kan. Lepas tu dia duduk bersila, mungkin dia tutup mata, dia akan sama ada baca secara kuat atau di dalam hati. Aum, 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 aum. Ataupun ada juga panjang bacaan dia. Aum mani padmihum, aum mani padmihum, aum mani padmihum. Dia. Bagi saya, daripada kita baca ni, bagus kita baca zikir. Kita baca zikir ada pahala. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada pahala. Pahala dan dia boleh membantu kita membaca zikir, dapat pahala, boleh membantu kita di akhirat nanti di padang mahsyar. Cuma ini saya tunjukkan supaya kita faham. Mana tahu ada kursus motivasi, kursus perniagaan bisnes, tiba-tiba diajar, oh ini kita perlu baca ini, law of attraction. Bila kita baca ini, duit akan, bisnes akan datang kepada kita. Bacalah om mani padmihum. Jadi kita tahulah rupanya itu adalah daripada teknik yoga. Jadi itu saya perkenalkan antara beberapa bacaan. Ini yang bacaan popular, dia sebenarnya banyak. Ada lagi Om Tat Sat Tat, Om Tat Sat Tat, Om Tat Sat Tat. Ada satu peristiwa lucu, ingat dulu satu amat terkenal, satu filem Hindustan dilakonkan oleh Shah Rukh Khan bertajuk Kuch Kuch Hota Hai. Ada satu perempuan tu, dia baca ada satu bacaan lah, satu berlagu. Ada saudara saya, kerana peminat filem tu, Kuch Kuch Hota Hai, Shah Rukh Khan, dia hafal lagu tu. Tapi dia tak tahu makna. Isteri saya lagi rupanya tahu. Bila isteri saya dengar, dia baca, merdu iramanya, tenang. Isteri saya kata dengan ni saudara kami itu, kau tahu kah apa itu yang kau baca? Oh, dia katalah daripada filem Kuch Kuch Hota Hai. Ya, dia kata, tapi kamu tahukah yang itu adalah bacaan mantra agama Hindu yang orang selalu baca di kuil. Itu bukan macam lagu-lagu biasa yang Kuch Kuch Hota Hai, itu lagu moden lah. Tapi ada satu tu, dia sebenarnya lagu mantra yang dibaca di kuil, adalah
berbentuk keagamaan. Baru dia tahu. Baru dia pun beristighfar. Sebab dia tak tahu, sebab tidak tahu makna. Itulah kita ada diajar dalam ruqyah syariah. Apabila kita diajar bacaan-bacaan tertentu, kalau dia bukan Al-Quran, dia bukan hadis Nabi, kita mesti tahu apa makna bacaan itu. Kalau tidak tahu, tidak boleh amal. Walaupun bahasa itu dalam bahasa Arab. Sebab mungkin juga bahasa Arab, tapi memang jin. Jadi kita kena ingat perkaranya. Saya tunjukkan lagi antara tidak banyak nih, banyak sebenarnya, tapi yang contoh-contoh ini supaya paham bila jumpa ini bahwa tahulah ini adalah ilmu mantra yoga. Antaranya soham. Soham ni bahasa Sanskrit yang bermakna dia adalah aku. Ada lagi bacaannya Hansa. Aku adalah dia. Macam mirip-mirip kata-kata ana al-haq dalam ilmu wajatul wujud. Cuma India guna bahasa Sanskrit. Hansa, 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 Hansa. Kita orang Islam tak payahlah bacaan itu kan. Lebih bagus baca Ya Allah, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Lagi bagus, ada pahala. Lagi bagus. Allah dengar dan makbulkan doa kita. Dan last kali, ini ada dalam filem Hindustan juga. Hari Rama, Hari Krishna. The Beatles pun suka nih baca nih. So The Beatles dulu pernah belajar yoga. Kumpulan The Beatles. Hari Rama, Hari Krishna, Hari Rama, Hari Krishna. Jadi itulah. Berhati-hatilah. Bila teknik-teknik ini masuk ke Indonesia, ke Malaysia, dia tidak akan sebut ini adalah mantra yoga. Dia akan guna nama-nama saintifik, nama-nama modern, supaya orang tidak mempertikaikan. Dan dia kata sudah dibuat kajian. Ini adalah sains gelombang. Apabila kita membaca ada gelombang keluar dari suara kita. Kita baca Om Mani Padmi Hum, Om Mani Padmi Hum. Kita punya bergetar gelombang suara. Dia kaitkan dengan ilmu sains gelombang. Jadi orang dengar masuk ke kulit kita, jadi dia akan membunuh sel-sel kanser. Dia akan ceritakan dari sudut saintifik. Sama ada betul atau tidak, kita tidak akan bincang pada malam ini. Betulkah dia ini teori gelombang semata gelombang, tidak ada salahnya, tidak ada unsur-unsur bertentangan dengan agama Islam, kita tidak akan bincang. Kita kupas lagi ilmu-ilmu ini, kita dah tahu, barulah kita lihat bagaimana pula dari sudut Islam ilmu-ilmu ini. Pandangan dari sudut Islam ini bercanggah atau tidak bercanggah. Oke, seterusnya. Sekarang kita masuk ke pula ilmu Qigong. Mungkin saudara Yusuf tahu juga nih sedikit-sedikit ilmu ini. Sebab ini ilmu terkenal di kalangan masyarakat Cina. Apa itu ilmu Qigong? Qigong juga diijak Qigong. Juga sama ada disebut Qigong, Qigong atau Qigong. Ia adalah senaman tenaga dalam berasal dari negara China. Qi bermaksud tenaga dalam. Kalau di Jepun disebut Ki, macam Aikido, gitu. Ki, Kiai, Ki. Dia kalau Cina disebut Qi. Dan Kung bermaksud amalan atau senaman. Ini terjemahan ringkas yang mudah paham. Mungkin dia tidaklah 100% tepat sebab panjang huraian dia ni. Tapi untuk kita memahami, dibagi penerangan ringkas bahawa Qi itu adalah tenaga dalam, Kung itu bermaksud amalan atau senaman. Kita pernah dengar kan istilah Kung Fu. Situ ada Kung dia, Kung Fu. Jadi ini pun
Qigong, satu latihan untuk mengembangkan tenaga dalam. Jadi Qigong ni dipelopori dan asalnya diajar oleh guru-guru Taois. Minta maaf kalau salah sebut. Ada juga diajar Taoism, agama Taoism, ataupun ada setengah ijaan Taoism. Pengajaran Qigong ni adalah berdasarkan traditional Chinese medicine. Kalau dalam tulisan-tulisan barat, soalnya diringkaskan jadi TCM, traditional Chinese medicine. Atau dalam bahasa Melayu disebut perubatan tradisional Cina. Terutamanya konsep yin and yang dan juga meridian atau jalur tenaga. Ini dia punya intro dia, apa maksud dia secara ringkas. Dan Qigong ini ada banyak jenis. Ilmu Qigong ini ada banyak jenis, seperti juga yoga ada banyak jenis, Qigong ini pun ada banyak jenis, tapi bolehlah diklasifikasikan kepada beberapa jenis besar. Dan dalam jenis besar ni dia ada banyak pecahan lagi. Antara jenis-jenis Qigong ni ada disebut medical Qigong. Orang belajar ini tanaman tenaga dalam ni untuk mengubat. Dia ubat diri dia sendiri, dia boleh mengubat orang lain. Ini medical Qigong, Qigong perubatan. Ada martial Qigong atau martial art Qigong. Ini Qigong yang untuk seni bela diri. Kalau kita lihat pengamal-pengamal Shaolin yang botak kepala tu, ada yang Jet Li, ada kan filem Jet Li. Biasanya selain mereka mengamalkan Shaolin Kung Fu, di dalam Shaolin Kung Fu itu ada teknik-teknik Qigong untuk menguatkan tenaga mereka supaya itu yang ambil batu bata, ketuk di kepala, batu bata itu pecah, kepala masih okey, otak masih okey, tidak jadi gila. Mereka boleh karate besi patah. Itu mereka ada belajar teknik Qigong juga. Dia panggil martial Qigong atau martial art Qigong yang ada di dalam ilmu Shaolin Kung Fu. Ada juga disebut spiritual Qigong yang kononnya dikatakan untuk menguatkan spirit kita, rohani kita. Dan Qigong juga boleh dibahagikan kepada dynamic Qigong, yaitu luarannya nampak pergerakan. Contoh paling senang Tai Chi. Tai Chi, gerakannya lembut. Dan dari ini pun banyak lagi jenis-jenis ini. Ada pula disebut namanya static Qigong. Luarannya tidak nampak bergerak, cuma nampak berdiri sahaja, duduk sahaja. Atau buat begini, lepas tu diri diam-diam. Dia tidak nampak pergerakan luaran. Antara contoh Qigong jenis ini adalah Zanzhuang. Kalau tidak silap saya, Zanzhuang ada di Malaysia. Cuma lebih banyak diamalkan oleh kaum Cina. Ada Zanzhuang. Tai Chi ini memang banyak diajar. Kalau yang bergerak punya. Jadi seterusnya, jadi itu adalah jenis-jenisnya secara ringkas. Ilmu Qigong ni ada beberapa konsep dasar asas yang ada dalam ilmu ni, yang tidak dapat lari, dia memang ada. Ya, untuk menghuraikan ilmu Qigong ni dia, dan untuk memahami dan mengamalkan ilmu Qigong ni, antaranya konsep yang paling popular adalah konsep yin and yang. Yin yang ni, yin dan yang. Konsep ini amat menonjol dalam ilmu Tai Chi. Keseimbangan yin and yang. Ada hitam, ada putih, ada keras, ada lembut. Jadi macam mana konsep ini perlu difahami perkembangan dia, saya tidak akan bincangkan sebab sangat mendalam konsep yin yang ini. Tapi kita faham, kita tinggal tu simbol tu pun kita faham kan, ada hitam putih, yin and yang. Hitam putih, terang dan gelap. Ini antara konsep yang
yang memang ada dalam ilmu Qigong. Dan juga dalam ilmu Qigong juga ada mengajar konsep meridian, jalur tenaga. Biasa yang popular itu yang selalu disebut 12 jalur tenaga dalam atau 12 jalur meridian. Orang-orang tukang urut nih tahu nih jalur-jalur ini, yaitu ada lung meridian, meridian paru-paru, large intestine meridian, meridian usus besar, small intestine meridian, meridian usus kecil, stomach meridian, meridian lambung atau perut, spleen meridian, yaitu meridian limpa, heart meridian, meridian jantung, urinary bladder meridian atau meridian kandung kemih, kidney meridian, meridian ginjal atau buah pinggang, pericardium meridian, yaitu meridian selaput jantung, triple wormer, tidak ada terjemahan tepat dalam bahasa Malaysia, triple wormer meridian, di Indonesia diterjemahkan kepada tri pemanas, gallbladder meridian atau meridian kandung empedu, liver meridian, meridian hati. Ini kalau dikupas nih panjang. Kalau orang ada belajar ilmu-ilmu akupuncture, ilmu urutan, selalu akan belajar konsep-konsep ini. Cuma kalau sama ada menggunakan istilah yang sama atau istilah lain. Dan ilmu Qigong juga mengajar tentang 5 proses asas elemental. Kita dalam orang-orang budaya orang Melayu, dia ada tanah, api, air, angin. Itu kata tanah, api, air, angin. Kalau dalam ilmu Qigong, ilmu masyarakat Cina, pembahagiannya pula adalah metal, iaitu logam, water, iaitu air, wood, iaitu kayu, fire, iaitu api, earth, iaitu bumi atau tanah. Huraian dia saya tidak akan huraikan, saya memperkenalkan saja ada konsep ini. Dia mirip macam dalam budaya Melayu ada tanah, air, api, angin. Dan ingat, dalam ilmu sihir pun ada diajar ilmu ini, tanah, api, air, angin. Seterusnya, apakah persamaan ilmu yoga dan ilmu Qigong? Dari sudut cara senaman, ada banyak perbezaan antara ilmu yoga dan ilmu Qigong. Namun, persamaan kedua-dua ilmu tersebut ialah kedua-duanya mengajar latihan tenaga dalam atau tenaga minda, dan kedua-duanya ada mengajar meditasi. Seperti pada kuliah saya yang lalu, saya katakan intipati ajaran ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu tenaga minda ini adalah meditasi, teknik-teknik meditasi. Jadi setakat ini, sekarang kita kepada penutup. Setakat ini sahaja untuk saya huraikan, yaitu penutupnya, kuliah ini hanyalah tahap pengenalan dan bukan kepuasan komprehensif. Tujuan kuliah ini adalah supaya kita mengenali apabila orang mengajar ilmu tenaga dalam atau ilmu tenaga minda, walaupun mereka tidak sebut nama itu secara khusus, tidak sebut nama yoga, tidak sebut nama Qigong, kita akan dapat tahu bahwa itu bila kita ikut kursus, kita kuliah ini, kita dapat agak sebenarnya, kursus itu ada ajar teknik-teknik, dan kadang-kadang memang ada sebut juga istilah macam cakra, aura. Bila ada mereka sebut tu, kita dapat agak lah, ini ilmu, walaupun dia tidak mengaku ilmu ini sebenarnya berasal dari ilmu yoga dari negara India. Jadi kita akan dapat memahami apabila kita mengikuti kuliah ini. Jadi kita boleh buat penilaian lah, nak ikut serta kursus. So ada kursus ni, konon kursus bisnes, kursus buat perniagaan, tapi dalam ilmu tu, dalam kursus tu ada pula diajar ilmu nombor-nombor, astrologi, ilmu nombor. Kalau nama kita begini, kiraannya nomornya begini, nama ni begini. Jadi kalau matching nama tu, si lelaki sama si perempuan ni ngam lah, jodoh lah.
Ataupun kalau kita nama begini dikira-kira, lepas tu dicongak, campur tolak, oh kita kononnya lebih sesuai bisnes untuk bisnes ini, bisnes perkhidmatan, tidak sesuai jenis bisnes jual barang, contohnya. Itu ilmu astrologi sudah, ilmu telik menilik. Ada diajar dalam ilmu bisnis. Ilmu-ilmu begini pun ada diajar. Nanti kita akan lihat insya Allah akan datang jika saya dapat susun sudah ini silibus untuk penyampaian dalam kuliah online. Jadi setakat itu saja daripada saya. Semoga dengan saya dedakan istilah-istilah ini, bila para sahabat peserta ini dapat dengar perkara ini ada disebut di dalam ilmu kursus-kursus tertentu, maka dapat agak ilmu itu sebenarnya berpunca dari mana. Maka dengan itu tamatlah saya sudah kuliah saya memahami tenaga dalam dan tenaga minda, ya, lebih kepada memahami yoga dan qigong. Dengan ini saya akan tutup slide. Dan saya serahkan majlis ini kepada moderator kita, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar telah menyampaikan kuliah. Okay. So masa pun dah pukul 10.30. So untuk kuliah sesi kedua tu saya tak akan teruskan. Kita buka kepada sesi soal jawab. Okay, sesi soal jawab insya-Allah bertamatkan kuliah pada malam ni pada pukul 11. So lebih kurang 30 minit kita buka kepada soalan. Okay, ada soalan, soal jawab ataupun ada yang nak berkongsi pengalaman ataupun apa juga, insya-Allah dialu-alukan. Okay, boleh type soalan ataupun juga boleh bertanya secara langsung jika ada soalan. Okay, ada soalan? Coach, sementara menunggu soalan, saya ingin berkongsi sedikit. Ada sebenarnya rakan-rakan kita yang kita kenal di media sosial. Mungkin dia ada juga dalam grup kita, dalam grup Telegram. Cuma saya tidak akan dedahkan kecuali dia minta. Tapi dia ada minta saya dedahkan dia apa kelemahan-kelemahan sebahagian tenaga dalam ni lah. Malah ada yang bagi saya silibus, nota-nota yang dia pernah pelajari. Antara dia ada yang belajar ilmu Reiki dari Jepun. Ya, ini belum saya sampaikan. Saya akan sampaikan kemudian nanti. Ilmu Reiki, apa yang berlaku kepada dia. Sehingga sekarang walaupun dia telah menjalani lawatan ruqyah, kesan ilmu tu masih ada. Kalau dia terjumpa guru bekas yang dia belajar tu, guru Reiki itu, dia akan ada mengalami kesan-kesan tertentu pada diri dia. Dia dah berkahwin, tapi dia pandai rindu pula dengan guru Reiki itu. Jadi ramai tu tidak tahu di sebalik ilmu-ilmu ni, kalau disampaikan secara terbuka, nampak cantik dengan bahasa-bahasa saintifik, kuantum fizik lah dan sebagainya, kuantum minda. Tapi di sebalik itu, ada pendedahan daripada orang yang belajar juga, mantan. Malah kalau di barat lagi banyak, bekas guru tahap tinggi, sudah keluar daripada ilmu-ilmu tersebut. Antara kalau di Nusantara nih, Indonesia, almarhum Ustaz Perdana Ahmad, dia adalah pengamal ilmu tenaga dalam tahap Grandmaster. Dia ada belajar ilmu tenaga Indonesia, ilmu Reiki dan apa. Dan yang ni dia tahap Grandmaster, akhirnya dia sendiri keluar juga daripada ilmu itu dan dia belajar ruqyah dan lepas tu dia mengajar ilmu ruqyah. Okey, mungkin ada soalan macam belum ada. Terus ada soalan, tidak semestinya ilmu tenaga dalam lah. Ilmu kesaktian kah, ilmu jampi mantera kah, apa ni, atau ada berkenalan dengan seseorang ni kononnya mengajar ilmu mengenal diri, tasawuf kah, betul kah atau tasawuf mengenal, boleh tanya. Kita insya-Allah kita cuba jawab jika kita tahu. Kalau kita perlukan kajian lagi, kita tidak akan jawab secara detail, kita katakan kita akan cuba kaji.
Pernah ada orang dulu kan tanya ilmu nafas doa, apakah itu nafas doa? Itu di grup. Cuma karena ilmu ini mungkin baru didedakan. Sebenarnya ilmu ini sudah masuk Malaysia, cuma dalam nama saintifik. Jadi orang bila kita tunjukkan asalnya, dia punya dia punya root dia itu, akarnya dengan bahasa-bahasa Sanskrit, memang ramai yang tidak berapa paham. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu ini sudah masuk ke Malaysia dalam bentuk nih kononnya saintifik, dengan istilah ini lah, tenaga gelombang dan sebagainya. Ya. Mungkin saudara Yusuf ingin berkongsi, sebab saudara Yusuf ini adalah seorang Muslim berketurunan Cina. Jadi dia tahu. Malah dia pernah berkongsi dengan saya. Dia kata kebanyakan perawat-perawat Cina yang kononnya menggunakan tenaga dalam, dia kata ada bantuan jin. Mungkin di tempat pusat perawatan itu tidak nampak, tapi di rumah mereka ada sembahyang memuja roh-roh. Jadi dia ada pernah berkongsi cerita dengan saya. Di luar orang dia di atau pusat perawatan tidak nampak tuh, mereka kata cuma tenaga dalam. Jadi mungkin saudara Yusuf boleh berkongsi, sebab Qigong ini amat popular di kalangan masyarakat Cina. Macam kita silat dengan jurusnya, Cina dengan kungfu-nya, kungfu Shaolin. Itu. Sebenarnya seperti yang saya pernah sampaikan dalam kuliah, bukanlah asal tenaga senaman nafas mesti salah, tidak. Allah telah jadikan kita perlukan udara, kita perlu bernafas. Nafas tidak salah. Berjogging kita perlu bernafas. Bermain badminton kita perlu bernafas. Tetapi sebenarnya di sebalik itu yang ajaran-ajaran ini ada benda-benda lain. Macam itulah Qigong tu. Rawatan tenaga dalam kaum Cina. Saudara Yusuf sendiri mendedakan. Dia yakin ada keterlibatan jin. Cuma tidak ditunjukkan, mungkin tidak ditunjukkan di pusat perawatan. Jadi silakan. Tidak, kalau macam masih bingung-bingung, confused yang apa yang saya sampaikan tadi, tidak apa, tapi boleh tanya perkara-perkara lain berkaitan ruqyah. Sebab banyak masuk, ada sampai keluar fatwa. Ada orang tanya apa metamorfosis kah? Oh, istilah canggih. Kalau saya tidak silap metamorfosis. Kalau saya kena semak balik saya punya nota-nota di handphone. Yang ajar ni pula orang Melayu, orang Islam, dan ada latar belakang pendidikan agama. Dan dia kata betul ilmu tu. Lepas tu bila mereka jemput lagi ustaz ke ustazah yang popular di media sosial, sedangkan ustaz-ustazah tu pun tak tahu isi kandungan ilmu tu, dia kadang-kadang dijemput sebagai penceramah pemulaan ke. Jadi orang pun mengatakan ilmu-ilmu tu betul. Kalau sekadar tak ada masalah kalau sekadar itu yang macam hatha yoga tu bentuk ni senaman dia lipat badan sana sini. Dalam kita, senaman kita pun orang Melayu ada kan senaman tua, senaman Melayu, senaman dalam silat boleh menyegarkan badan, menguatkan tangan dan kaki kan. Dipanggil senaman tua. Antara yang mengajar tu antara dia saudara Azlan Ghani yang dulu ada menerbitkan majalah Seni Bela Diri. Dia ada mengajar dia sebagian daripada senaman dalam silat yang dipanggil senaman tua. Jadi tidak ada salah belajar senaman-senaman bentuk begitu. Tetapi kita kena faham hal-hal macam ilmu-ilmu yoga ke apa ni, dia kita lihat keseluruhan dia, falsafah dia. Baru kita dapat buat penilaian. Jadi teruskan bertanya. Nah, okey, ada soalan, saya serahkan kepada Kos Kamarul Azli untuk kita baca soalan dan jawab soalan. Okey, soalan, apakah warna yang dikatakan ada aura tertentu merupakan ilmu yoga? Contoh, orang yang dilahirkan pada bulan September
kena pakai baju warna hijau, bangkitkan aura dia. Soalan ni sebenarnya bila sebut aura, aura tu sendiri dan memang bertentangan dengan syariat agama Islam. So dalam agama kita tak ada kekuatan ikut warna dan sebagainya. Okay. So kalau ikut agama Islam tak ada masalah pun kita nak pakai baju color apa. So konsep pemahaman color ni untuk bangkitkan semangat, bangkitkan aura itu daripada awal dah memang salah. So sama ada ianya ilmu yoga ke, ilmu reiki ke, ilmu psikologis ke, itu pun dah bertentangan dengan syariat Islam dah. Okay. So sebab memang tak ada masalah pun kita nak pakai baju color apa. So lagipun kalau kita tengok dalam slide Ustaz Sinan tadi pun ada gambar-gambar yang melibatkan kekuatan frekuensi gelombang dan sebagainya. So bila kita nampak sesuatu benda yang pelik-pelik ni, bagi saya kita terus tinggalkan sahaja. Perkara yang mudah saja. So tak perlulah kita amalkan lagi. Apapun saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk memberi jawapan bagi soalan tersebut tu lah. Terima kasih Coach. Untuk jawapan ini kita kena lihat dua perkara. Warna memang wujud. Allah yang cipta warna ni. Ada warna merah, warna biru. Dan kita nampak warna ni pasal daripada cahaya masuk ke penglihatan mata kita. Warna ni penting untuk mencantikkan dunia ni. Kalau hitam putih saja kita nampak di dunia ni kuranglah cantik berbanding dengan ada warna merah. Dan daripada situ ada satu ilmu psikologi memang ada juga menceritakan sedikit tentang warna. Warna biru boleh menenangkan, warna merah boleh membangkitkan selera. Itu sebabnya kalau kita lihat kebanyakan restoran, terutama fast food, ada warna merah. Sebab kalau dari kajian psikologi, warna merah ini boleh membangkitkan rasa kita berselera. Kalau setakat itu, tidak ada masalah kajian psikologi tentang warna merah nampak ini. Dan dalam kehidupan seharian pun macam traffic light, lampu. Kenapa lampu merah berhenti? Sebab lampu merah ni selalu dikaitkan dengan waspada. Begitu. Kalau setakat itu, tetapi yang diajar dalam ilmu tenaga minda ni, warna ini boleh menentukan rezeki seseorang. Warna ini boleh menjadikan seseorang itu kuat. Warna ini boleh mengubah personality seseorang. Dalam Islam, rezeki ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh warna. Allah yang memberi rezeki. Ada rezeki orang luas, ada rezeki orang sempit. Ada orang rezeki dia tidak kaya duit, tetapi Allah bagi dia rezeki, anak-anak dia pintar-pintar, bijak-bijak, masuk universiti, ambil master, ada PhD. Ada Allah tidak rezekikan dia dari segi kewangan, tapi hidup dia bahagia, tidak ada sakit-sakit yang teruk. Orang yang jutawan yang kena berbagai penyakit, kanser lah, apalah. Jadi rezeki ini Allah tentukan, tidak ada kaitan warna atau nombor. Tidak adalah nombor ini campur nombor ini, jadi rezeki kita akan yang bertambah. Kalau nombor ini dengan nombor ini tidak ngam, dari segi nama ditukar kepada nombor, kita tidak boleh jadi askar. Atau kalau aura warna, tapi itulah aura warna. Macam mana konon untuk katakanlah dengan aura sesuatu warna kuning ke apakah, konon boleh menarik rezeki. Jadi macam mana kita latih? Dengan sentiasa berbaju kuning atau buat meditasi membayangkan warna kuning. Tapi ada dalam ajaran Islam, warna itu boleh menentukan rezeki. Warna itu boleh menentukan seorang itu jadi kuat atau tak kuat. Warna itu boleh menentukan jodoh seseorang. Tidak. Macam enggak. Jodoh, ajal maut, qada, rezeki Allah yang tentukan. Bukan warna, bukan nombor-nombor. Nombor penting untuk kita kira. Berniaga, kira untung rugi, 1 campur 1 jadi 2, berapa ringgit, harga ni ikan, harga ni sayur. Penting untuk mengira. Allah jadikan warna sebab untuk kecantikan alam ini. Tapi bukanlah untuk menentukan rezeki orang, qada dan qadar.
Jadi itu jawaban dari saya. Silakan jika ada soalan lagi, saya kembalikan semula kepada Coach Kamarul. Okay, kita buka kepada soalan-soalan lain lagi. Jika ada soalan. So bab tenaga dalam apa yang disampaikan oleh Ustaz Sinar ni banyak dalam Malaysia ni berlaku. Pengamal ni dia orang banyak sebab kebanyakan daripada konsep yoga dan sebagainya itu mereka telah mengubah nama. Dia orang telah mengubah nama daripada nama yang ada yoga tu, dia orang telah mengubahkan nama tu kepada istilah-istilah lain atau nama-nama lain yang nampak lebih saintifik, yang nampak lebih bombastik. So tapi hakikat pengisian dia adalah pengajian bab-bab yoga dan sebagainya. So yoga ni dia tidaklah sama macam kita belajar mentera kesyirikan terus berdamping dengan jin dan syaitan, tapi dia punya konsep, dia punya pengisian dia tu akan menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kena hati-hati, kena hati-hati dalam mencari ilmu. Kebanyakan daripada kita terlalu gairah untuk cepat nampak hebat. Okay? Kebanyakan daripada kita mencari ilmu yang instan, ilmu yang segera, amal sekejap, terus boleh mengenal pasti aura dan potensi diri dan sebagainya. So perkara-perkara ini yang memang kita risau sebab banyak diperkenalkan dalam bentuk-bentuk motivasi dan sebagainya. So kita perlulah ada asas-asas panduan diri kita sendiri untuk sebagai guideline kita lah. Okay, kita tunggu soalan. Okay, Ustaz Yusof ada nak bercakap, silakan. Mute, open mic. Assalamualaikum semua. Tadi bila disebut soal pasal nombor, mungkin saya mohon Coach Kamarul Azli dan Ustadz Sinar mungkin boleh jelaskan di mana hari ini ada segolongan orang yang mengkaitkan dengan nombor-nombor sesuatu kejadian dengan ayat-ayat Al-Quran yang surah keberapa, ayat keberapa. Jadi itu yang macam merunsingkan lah di masyarakat kita, dan ada yang sangat mempercayainya. Jadi mungkin Coach dan Ustadz boleh buat sedikit penjelasan lah supaya kita umat Islam tidak terlalu percaya kepada poin-poin nombor yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itu sajalah. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Tuan Yusof. Okay, memang sekarang ni terutama di media sosial TikTok banyak yang berlaku mengaitkan sesuatu kejadian. Misalnya sesuatu kejadian, sesuatu musibah dikaitkan dengan nombor-nombor tertentu, ayat-ayat Al-Quran tertentu, surah-surah yang tertentu. Sebenarnya itu adalah cara pengkajian yang tidak tepat, yang salah. Al-Quran ataupun Rasulullah tidak mengajarkan untuk mengkaji ataupun secara sedemikian. Okay? So maksudnya apa yang berlaku di atas muka bumi sekarang ni adalah qada dan qadar yang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So mungkin secara kebetulan sahaja, secara kebetulan bersamaan dengan angka-angka tertentu, bilangan-bilangan sesurah tertentu ataupun ayat-ayat tertentu. So kita sebagai umat Islam jangan berpegang kepada angka-angka tersebut. Okay, ini sama juga dalam kaedah rawatan Islam juga. Saya pernah mendapat berita ada di area KL Gombak, ada pusat rawatan yang dia tak membaca ayat Al-Quran, tapi dia memegang naskah
Al-Quran, kemudian dia akan selak-selak mengikut gerak hati dia sampai ke sesuatu ayat, tangan dia akan stop. Okey, ayat ni yang bersesuaian dengan pesakit untuk diamalkan konon-kononnya untuk kesembuhan dan sebagainya. Itu juga antara kaedah yang tidak tepat dalam kita merawat menggunakan Al-Quran. Kita tak boleh ambil macam tu. Okay? So setiap apa yang perkara yang berlaku ni qada dan qadar. So dia tak adalah kita nak boleh kaitkan. Banyak dah sebelum ni. Pasal isu COVID pun ada orang kaitkan dengan nombor-nombor tertentu. Berlakunya tsunami, banjir besar juga dikaitkan nombor dengan sesuatu. Dan yang saya rasa dalam sebulan 2 bulan yang lepas ni juga pernah ada satu tarikh yang viral oleh influencer yang mengatakan pada tarikh tersebut akan berlaku sesuatu musibah dan sebagainya, minta kita berjaga-jaga. Tapi bila kita lihat secara terperinci juga pada tarikh tersebut tidak ada apa-apa yang berlaku. Cuma bagi orang yang akidah ataupun asasnya tidak kuat, maka dia akan ambil percaya dengan tarikh-tarikh tersebut dan sebagainya. So itu adalah cara pengkajian Al-Quran yang salah. So kita sebagai pengkaji Al-Quran, pengamal bacaan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan saja. So mungkin hanya kebetulan sahaja tarikh-tarikh ataupun ayat-ayat tu yang terkena kepada peristiwa-peristiwa tersebut. So kena berhati-hatilah dengan statement orang yang memberi di media sosial ni. Sebab sekarang ni kalau di media sosial ramai orang klaim mahir dan pakar dalam sesuatu bidang, tapi bila kita tengok balik dia punya asas dia tu tak ada asas pun. Ramai orang klaim rawatan Islam, tapi bila kita tengok dan kita teliti, rawatan dia memang jauh menyimpang daripada rawatan Islam yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. So sebab itulah antara apa yang saya dan Ustaz Sinar cuba untuk memberi pendedahan, kita buat kursus online ini setiap minggu supaya sikit demi sikit kita akan cuba memberikan kesedaran. So seterusnya terpulanglah atas peserta masing-masing yang mana yang ada kefahaman dan memboleh menilai apa yang baik, apa yang buruk. Saya dan Ustaz Sinar ni kami bukanlah Datuk Mufti. Jadi kalau nak kata perbuatan ini salah, perbuatan ini betul, kami bukanlah Datuk Mufti, tapi kami memberi satu penjelasan, satu guideline untuk tuan-tuan sendiri yang membuat keputusan sama ada kaedah ni betul ataupun kaedah ini salah, betul atau tidak tu terpulanglah atas kefahaman dan keimanan diri masing-masing. Okey, mungkin Ustaz Sinar ada nak tambah komen sikit. Okey, terima kasih Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berani ulas perkara ni dan sebutlah terus nama ni. Sebenarnya yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Ilmu yang penomboran ni ada banyak cabang, ada banyak nama, tetapi yang sangat popular suatu masa dahulu di Malaysia dinamakan Garpu Tala. Garpu Tala ni dari segi saintifik ada lain makna, dia ada sejenis alat. Tapi teknik istikharah dengan Al-Quran, kita terfikir sesuatu, terus secara random, secara raw kita buka Al-Quran, jadi apa yang kita nampak sana, nombor Al-Quran tu surah apa, itulah nasihat kepada kita untuk kita punya masalah bisnis jatuh, masalah percintaan dan sebagainya. Sekali dengar, sekali pandang nampak macam betul. Sebab memang diajar Al-Quran ini adalah panduan hidup. Tetapi teknik ini membuat memilih secara rawat dengan ada digabungkan dengan ilmu-ilmu penomboran. Jadi ilmu ini secara khusus disebut Garpu Tala, tetapi telah banyak diulas oleh ulama dalam Malaysia, dalam Indonesia, di luar negara, antaranya yang sudah menasihati jauhi ilmu Garpu Tala ini. Kalau di Malaysia ada ilmu ini juga dibantah oleh Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Kalau tidak silap saya, dia masih pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Juga diulas dan dibantah oleh Ustaz Syari Abdul Rahman, seorang pakar tadabbur Al-Quran. Kalau masuk TV,
dan dia ada buat beberapa buah buku yang hebat, bukunya bagus dibaca untuk tadabbur Al-Quran. Malah seorang ulama di Indonesia yang juga terkenal di Malaysia, banyak anak muridnya di Indonesia, Syekh Nuruddin Al-Banjari juga telah mengulas dan mengatakan ajaran itu salah. Dan seorang lagi ulama terkenal di Indonesia, Buya Yahya, juga menolak menolak cara teknik itu dan mengatakan dia bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi Garpu Tala ni banyak lagi istilah dia, ada disebut sebagai istilah magnet rezeki. Dia sebenarnya dia mirip asas dia mirip law of attraction, tapi diberikan diberikan konsep Islamik, istikharah dengan Al-Quran. Tapi akhirnya ilmu itu diberi nama yang ganjil, Garpu Tala. Dan saya bagi tahu Profesor Muhaya yang dulu antara orang yang bawa masuk ilmu ni, mereka ada panggil tu pengasas dari Indonesia. Apabila telah keluar fatwa, kalau saya tidak silap, pejabat mufti wilayah Persekutuan pun dah keluar fatwa perkara ini. Bila dah keluar, Profesor Muhaya sendiri ada di Facebook atau di YouTube, dia buat kenyataan terbuka rasmi bahwa dia berkata dia pun bukan yang tahu agama. Bila dia dapat tahu sudah orang-orang ulama, orang-orang agama telah beritahu ilmu ini tidak betul, dia pun berlepas diri daripada ilmu inilah, tidak lagi mengamalkan. Jadi itu ulasan saya. Nama ilmu itu boleh search, Garpu Tala, Garpu space jarak TALA, Garpu Tala. Saya serahkan kepada coach. Okey, alhamdulillah kita tengok malam ni tak ada banyak soalan. So sama juga dengan namanya metafizik. Okey, metafizik ni juga antara cabang-cabang ilmu yang kita nampak macam saintifik, mengaitkan sains-sains dengan nombor-nombor, tarikh lahir, dikaitkan pula dengan masa, waktu, tarikh dan sebagainya. So bila nampak tu dan kebanyakan daripada kiraan-kiraan dalam metafizik tu dia nampaknya adalah hampir-hampir tepat. So maka kita mungkin percaya. Terus terang saya cakap, ada beberapa sahabat saya yang memang dia orang ni pernah mengikut kursus metafizik. Dia orang memang dia orang memang kira kalkulate nama saya dan tarikh lahir saya dan sebagainya itu. Dia kata nama coach ni dan tarikh lahir coach ni memang betul-betul antara bagi dia adalah tarikh dan nama, kiraan-kiraan dia tu kira macam bagus dan power lah dia kata. Maksudnya memang saya ni kalau kata saya mengajar dan sebagainya tu memang tak pelik lah dia kata, sebab dari segi kiraan-kiraan nombor dia, tarikh lahir apa semua tu macam bersesuaian, kena dengan kemahiran saya untuk mengajar dan sebagainya. Tapi benda tu tak betul pun, tak boleh nak cakap macam tu, sebab memang dalam bab keilmuan rawatan ni saya memang belajar. Saya belajar satu persatu daripada tahun 2010 hinggalah ke sekarang 2023. So kesemua pengalaman-pengalaman yang saya belajar ni lah yang menjadikan saya untuk berkongsi pengalaman ataupun mengajar orang lain, bukanlah disebabkan oleh kiraan-kiraan nombor-nombor tersebut. Okey. So saya rasa untuk malam ni setakat itu saja. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis ni. Terima kasih coach. Alhamdulillah, walaupun sedikit peserta, ada juga peserta, ilmu ini penting sebenarnya disampaikan. Bukan penting untuk kita, memang mungkin ada yang tak berminat, tapi penting untuk kita tidak terjebak. Sebab ilmu-ilmu ini banyak telah diajar. Yang kita risau sebenarnya sebagai orang Islam yang faham. Kalau kita terbuat salah, berdosa, kita boleh balik ke pangkal jalan, bertaubat. Tapi ada ilmu-ilmu yang ada usus syirik, bercanggah dengan agama Islam,
yang orang masuk ke dalam grup jamaah tu belajar ilmu tu, dia tidak sedar ilmu itu salah. Dia dah terpukau dengan ilmu tu, itu yang kita risau. Sebab ini berdasarkan dia akidah. Jangan ambil risiko dengan akidah. Orang minum minuman keras, lepas tu dia bertaubat, insya-Allah taubatnya boleh diterima. Orang yang buat jahat apa, tetapi orang dia buat baik macam mana pun, tapi akidah dia salah, bahaya di akhirat kelak. Dan kita jangan ambil risiko bila kita sudah di akhirat, baru kita sudah akidah kita salah, kita tidak boleh angkat tangan memohon kepada Allah kembalikan kita ke dunia untuk kita perbetulkan akidah kita. Jadi itulah kita dedahkan ilmu-ilmu ni. Kita belum lagi bincang secara terperinci salahkah tidak salah, haramkah, di mana kesilapannya. Jadi tapi kita perlu faham istilah-istilah ni supaya kita dengar, kita tahu, oh ini ilmu motivasi ini rupanya dia ada bawa masuk ajaran yoga contohnya. Jadi sebar-sebarkan ilmu-ilmu ni. Kalau ada sudah dibuat di YouTube nanti, bawa ajak kawan-kawan kita yang ada belajar ilmu tenggelam, ajak untuk menonton video ni. Harap moga-moga mereka mendapat, Allah bagi mereka hidayah untuk melihat berbagai sudut untuk ni. Jadi setakat itu saja, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada semua kalau saya ada tersilap kata, dan juga saya mohon bersabarlah mengikuti. Kalau kita tidak pernah belajar ilmu tenaga dalam ini, kita memang agak sukar untuk menghadam apa yang disampaikan. Tapi insya-Allah apabila kita terus istiqamah belajar demi belajar, lepas tu kita tertengok lagi video di YouTube dan sebagainya, akan terserlah kefahaman itu dan terserah apa sebenarnya ilmu-ilmu tenaga dalam dan tenaga minda ini. Jadi setakat itu saja. Terima kasih kepada yang hadir, yang istiqamah belajar kuliah online kita ini setiap minggu. Dengan ini saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah, insya-Allah semoga apa yang dikongsikan pada malam ini menjadi satu permulaan untuk kita tambah ilmu kita. Okay, so kita kena sentiasa top up ilmu kita daripada masa ke semasa, insya-Allah. So dengan ini saya tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, alhamdulillah, insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk sesi kuliah pada minggu hadapan, insya-Allah. Okay, yang mana yang ni saya dah stop semua, kita boleh level